Saya nak duk tengok sekali dulu lah, saya tengok orang Cik Manis ni, kaki dia ni kena kerat pun ni, tinggal 2 jari lah. Kaki dia belah kiri ni, kita kaki tu 5 jari tu, dia kerat 3 lu ni je, dia kerat pi lu tu. Saya Cik Manis lah. Dia duk pi bendang, dia duk pi sawah no, bendang sini panggil bendang. Sawah kan bendang ni dia panggil. Sawah, dia duk pi sawah tu. Dia duk pakai kasut bot tu. Dia melecak mengelembung apa semua, dia jadi benda no. Kes Kencing Manis ni kaki dia duk terkerat 3 ni. 3 ni kerat. Kerat 3 ni dia duk pi apa? Cuci ni. Doktor tu dia panggil, saya tengok. Hitam dia punya isi ni tuan-tuan. Doktor ambil pisau duk buang isi hitam di hidung. Umur baru 53, 52 umur. Jaga, doktor kata, ustaz, kena jaga kesihatan ni ustaz. Kita nak sambung pengajian kitab kita, kitab Tanbihul Ghafilin. Kalau kitab saya muka surat 13. Hamid Al-Afaf berkata, kalau kitab hijau tu muka surat apa? 16. Baik. Jumpa Haji. 23 Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Hamid Al-Afaf berkata, jika Allah akan membinasakan seseorang, maka dihukum dengan 3 macam. Ni tuan-tuan ulama nak abang, kalau Allah Ta'ala nak menghukum seseorang hamba ni, mah kita nak tengok kita ni di antara golongan hamba yang Allah Ta'ala nak hukum ataupun tidak. Jika Allah Ta'ala nak hukum ni, Allah Ta'ala akan hukum kita. Dia nak membinasakan kita. Kalau Allah Ta'ala nak menjahannamkan kita, dia hukum kita dengan 3 benda. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan tersebut. Na'udzubillahi min zalik. Hamid Al-Afaf kata, kalau di kalangan hamba ni Allah Ta'ala nak membinasakan mereka, Allah Ta'ala akan hukum mereka ni dengan 3 macam. Yang pertama dia kata, diberinya ilmu tanpa amal. Ada ilmu beramal tidak. Ini yang pertama ni. Bak main mengaji ni, kita ni selesai dah Pak Long. Bak main mengaji ni saya tak risau dah tuan-tuan ni, tiap-tiap malam muka putus sikit dah. Hak tu duk main kuliah pun. Ada 50 orang mati IP2 tinggal 48. Kena COVID-6 tinggal 42. Betul tak? 2 orang pula menakut tinggal 40. 40 pula Kencing Manis 5 tinggal 35. Duk pintai rokok dekat luar 5 tinggal 30. Lena 15, hak celik betul-betul 15 ha, tuan-tuan. Hak ni muka betul sikit ni. Bukan kata masjid tuan-tuan, mana-mana masjid pun macam tu lah muka betul sikit. Bab mengaji ni alhamdulillah, saya seronok tengok hari ni orang suka belajar. Dulu nak cari masjid surau yang ada kuliah tiap-tiap malam ni tuan-tuan, payah. Tak tahulah kalau di Copenhagen ni macam mana. Dulu nak cari masjid, nak cari surau yang setiap malam ada kuliah pengajian ni, bukan satu benda yang mudah. Sekarang ni tahun 2021, nak cari masjid, nak cari surau yang tak ada kelas pengajian setiap malam ni pula payah. Dia berbeza dengan dulu. Maknanya apa dia? Maknanya bab mengaji ni selesai dah. Cuma daripada kita belajar ni tuan-tuan, kita nak apa dia satu lagi? Beramal dengan apa yang kita belajar. Yang ni yang kita nak. Beramal dengan apa yang kita belajar. Orang yang ada ilmu tetapi ilmu dia tidak diamalkan, dia ni di antara golongan yang Allah Ta'ala akan binasakan. Yang kedua, diberinya bersahabat dengan orang-orang yang saleh tetapi tidak mengikuti jejak langkah mereka. Berkawan dengan orang baik, berkawan dengan orang masjid, berkawan dengan orang surau, berkawan dengan ustaz-ustaz.
tuan-tuan. Tapi tak ikut jejak langkah orang-orang yang baik ni. Hak ni pun masalah juga. Sebab tu saya tak ingat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lupa dah nama imam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Imam Ahmad ibn Harb rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmad kata apa dia? Dia kata aku ni, dia kata bila ada orang tanya dia satu hari, Imam Ahmad ni ada orang main tanya dia, wahai Imam, kami ni duk buat ibadat ni, tapi masalah kami tak rasa seronok dengan ibadat yang kami buat. Bahkan kami tak pernah rasa sedap dengan ibadat yang kami buat. Ni masalah. Bab kita beribadat ni satu benda, tuan-tuan. Tuan-tuan semayang lama mana dah? Pak Long semayang lama daripada saya. Saya bulan depan baru cukup 31. Bulan depan baru cukup 31. Bulan depan. Duk main mengajak tuan-tuan ni lama dah. Saya main mengajak tuan-tuan masa umur saya 25. Lah 31. Berapa lama dah cikgu? 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Lama mengajak. Dulu saya ingat ada kat 10 orang kot yang ada kitab. Lah tinggal 2 Bukan cakap orang hilang, kitab-kitab pun hilang dah. Punya lama mengajak ni. Dulu yang saya bilang dulu ni ada kat 10 orang yang ada kitab. Tak ada kitab ni biasalah ramai. Yang ramai yang tak ada kitab bukan masalah apa. Tuan-tuan mungkin berat kitab tu saya tebal. Nak bawa tu berat. Tuan-tuan pula jenis kencing manis belakang. Bawa berat lagi, tangan luka kena kerak jari membui. Di kitab kita ni tebal. Lah tinggal 2 yang ada kitab. Tuan-tuan, saya 31 umur. Tolaklah saya beribadat ni, kita katalah, kita kata paling lama pun 20 tahun kot yang semayang cukup ni. 20 tahun, 21 tahun lagu tu lah, kita tolaklah. Katalah umur 12, 13 ni cukup, lebih kurang lah. Maklum dengan Pak Long lagi lama pada saya beribadat. Sebab tu ustaz-ustaz muda ni saya nak pesan, duk main, duk mengajar ni, jangan duk rasa diri kita ni mulia. Saya duduk atas kursi ni bukan kerana saya mulia, kerana lebih boleh bercakap. Dari sudut amalan, ibadat, mungkin tuan-tuan, mungkin puan-puan, mungkin maklum, mungkin Pak Long lebih daripada saya. Jangan duk rasa diri mulia. Gagah yang lebih. Sebab apa dia? Orang bagi meja, orang bagi mic, orang bagi kursi, ustaz tolong cakap. Bab ilmu mungkin tuan-tuan lebih, bab amalan mungkin tuan-tuan lebih. Cuma apa yang saya nak beritahu, dalam amal ibadat yang kita buat ni, Ramadan nak mai bulan depan malu. Ramadan nak mai bulan depan. Pejam celik nak puasa pula dah. Tuan-tuan ingat lagi tak kita puasa Covid tahun lepas? Rasa sat dia. Ni nak puasa pula dah. Ingat lagi tak? Rasa sat dia setahun dia, tuan-tuan. Duk berlawan dengan menatang Covid ni setahun dah. Ni duk pakai menatang ni setahun dah. Ni yang tuan-tuan duk pakai ni, saya tahu tuan-tuan pakai bukan takut Covid, takut polis. Betul ke tak? Pakai ni takut Covid kan takut polis? Polis 10,000 balong. Jangan ada buat pasal. Ni kita nak sambut Ramadan tahun depan balong. Kita nak puasa tahun depan, bulan depan. Puasa ni saya nak tanya tuan-tuan, rasa lazat, rasa manis atau benda lagi kita ni? Kalau kita duk puasa tak rasa lazat, kita semayang tak rasa lazat, kita baca Quran tak rasa enak, kita berzikir tak rasa sedap, kacau kita. Maknanya apa dia? Selama kita beribadat, kita tak usaha untuk ibadat kita tu rasa sedap. Tuan-tuan makan, bila makan rasa tak sedap, akan usaha untuk makan sedap. Buatlah macam mana tambah nak bagi sedap. Tapi ibadat tuan-tuan buat tak rasa sedap. Tuan-tuan buat apa? Takkanlah tak buat apa lagi, ustaz, kacau. Satu hari Imam Ahmad ni, mai orang dekat dia tanya soalan. Wahai Imam, kami nak tanya sikit boleh tak? Imam Ahmad kata, ada apa? Masalah kami ni buat ibadat tak rasa sedap. Ni masalah kami, buat ibadat tak rasa sedap. Imam Ahmad ibn Harb rahimahullah ta'ala kata pada dia, abadtullah 50 sanah, aku beribadat kepada Allah 50 tahun, dia kata.
Fama wajadtu halawatal ibadah. 50 tahun yang aku buat ibadat, aku tak rasa, aku tak dapat rasa yang kata sedap ibadat tu macam mana. Halawah, kemanisan di dalam melakukan ibadah ni aku tak rasa macam mana. Hatta taraktu salasata asya, sampai aku tinggal dalam hidup aku 3 benda. Pak Long, tinggal 3 benda ni Pak Long nak dapat rasa ibadat kita sedap. Yang pertama apa dia? Taraktu suhbatal fasiqin hatta wajadtu suhbatas salihin. Ni hak kita baca ni, hak Hamid Al-Afaf kata ni. Apa dia yang pertama dia letak? Taraktu suhbatal fasiqin. Dalam hidup aku ni aku dah mula cantai, aku dah mula buang, aku dah mula letak sebelah siapa dia? Suhbatal fasiqin, kawan-kawan yang jahat. Ni Hamid apa nama Imam Ahmad kata, nak dapat kemanisan dalam melakukan ibadah, nak dapat keenakan dalam melakukan ibadat, yang pertama aku buang dalam hidup aku ni apa dia? Aku buang yang pertama kawan-kawan yang jahat, yang aku berkawan dengan mereka tak mampu, tak boleh nak bawa aku dekat dengan Allah. Aku mula buang kawan-kawan macam ni. Pak Long, kena balik duk senarai dah Pak Long. Kawan kita yang mana yang duk bantu kita ingat kepada Allah? Kawan kita yang mana yang duk bawa kita dekat dengan Allah? Kalau tak ada, mula buang, mula buang, mula buang. Cari kawan-kawan yang baik. Tapi bila ada kawan-kawan yang baik, dia kata apa dia? Kena ikut perangai orang-orang yang baik ni. Mau tekak berkawan dengan orang-orang baik, tapi perangai yang tak ikut mereka, tak guna juga kawan-kawan yang baik tu. Ni dia kata Allah Ta'ala nak binasakan kita. Lagu mana nama doa? Dia bagi kita berkawan dengan orang baik, tapi perangai kita tak ikut perangai kawan-kawan kita hak baik. Na'udzubillahi min zalik. Yang ketiga, diberi jalan untuk berbuat taat tetapi tidak ikhlas. Nombor 3, Allah Ta'ala buka peluang kita nak buat benda baik, tapi dalam kita duk buat benda baik tidak ada keikhlasan. Siapa dia main tu? Majlis Keselamatan Negara ke apa? Nak macam kita? Hon lori, hon lori. Majlis tuan-tuan 2 bulan tak main macam bunyi ni. Dulu tak ada bunyi macam tu kan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita buat ibadat tuan-tuan, tapi keikhlasan dalam kita buat ibadat ni tak ada. Tuan-tuan bisa dengar ada ayat haba'an manthura. Tuan-tuan dah buat ibadat ni, tuan-tuan semayang tapi semayang tak ada keikhlasan. Tuan-tuan, sebab tu lepas semayang jangan duk belagak dengan Allah Ta'ala Pak Long. Kita doa lah sikit lepas semayang. Jangan jadi manusia yang sombong dengan Allah Ta'ala. Jangan jadi hamba yang ego dengan Allah Ta'ala. Ego ni macam mana? Yang kata sombong ni macam mana? Lepas semayang nak tadah tangan, nak mohon kepada Allah ni cukup berat. Doa, ya Allah, ya Tuhanku, Engkau jadikanlah ibadat yang aku buat ni semata-mata untukmu ya Allah. Letakkanlah dalam diri aku ni ya Allah perasaan ikhlas dalam melakukan amal ibadah kepada kamu. Tuan-tuan, kalau Allah Ta'ala tak bantu kita untuk ikhlas beribadat kepada dia Pak Long, kita takkan dapat nilai keikhlasan tu. Jangan duk harap. Kalau Allah Ta'ala tak bantu kita dalam kita buat amal ibadah, Allah Ta'ala tak bantu kita untuk ikhlas dalam melakukan amal ibadah, jangan harap kita nak boleh dapat. Tuan-tuan, la hawla wa la quwata illa billah. Tuan-tuan letak mana? Minta ya Allah tolonglah jadi aku golongan yang ikhlas dalam melakukan. Aku baca Al-Quran, letakkan keikhlasan. Aku bersedekah, letakkan keikhlasan. Aku berzikir, letakkan keikhlasan. Aku main mengajar, letakkan keikhlasan. Aku main mengaji, letakkan keikhlasan. Kalau Allah tak bantu kita maklum, Allah Ta'ala tak bantu kita maklum, jangan harap nak dapat keikhlasan tu. Kalau kita buat kerja tak ikhlas,
Macam mana kita bawa pergi ke akhirat? Genggam banyak-banyak, rupanya debu. Mai angin, terbangkan debu, dalam tangan tak ada apa. Ni kata Hamid Al-Affaf. Abu Lais berkata, itu semua kerana buruk niatnya dan buruk busuk hatinya. Sebab apa? Sebab apa yang Allah Ta'ala bagi tiga benda ni? Sebab niat tak elok, hati kita busuk. Sebab sekiranya niat baik, nescaya diberi manfaat dalam ilmunya dan ikhlas dalam amalnya, menghargai kedudukan orang-orang yang saleh. Ini dia kata. Abu Lais berkata, saya telah diberitahu oleh orang yang dapat dipercayai dengan sanadnya daripada Jaballah Al-Yahsabuni berkata, ketika kami bersama Abdul Malik bin Marwan dalam suatu peperangan, tiba-tiba kami bertemu dengan seorang yang selalu bangun waktu malam, bahkan tidak pernah tidur malam kecuali sebentar. Selama itu kami belum kenal padanya. Kemudian kami ketahui bahawa dia seorang sahabat Nabi SAW. Tiap-tiap malam ni duk mangkit beribadat kepada Allah. Tuan-tuan, yang ni sembang ni pun tak boleh nak buat. Tiap-tiap malam boleh bangun nak beribadat ni maklum. Saya angkat tangan awal lagi surrender. Kalau tiap-tiap malam angkat kencing, saya angkat tangan. Bukan senang Pak Long, oi, nak buat ibadat ni bukan senang. Nak mangkit tengah malam beribadat ni, kalau tuan-tuan boleh buat tiap-tiap malam, saya boleh tabik spring sambil pumping. Bukan senang maklum nak mangkit tengah malam ni. Habis tak ada yang ni saya buat seminggu sekali bangkit lah maklum. Kok mana pun kena usaha seminggu sekali bangun Allahu Akbar. Tuan-tuan, kadang-kadang Allah Ta'ala ni dia nak kejut kita bangun tengah malam ni tuan-tuan. Dia bagi kita rasa nak terkencing. Sebab tu kita main satu peringkat umur balong kena kencing mana malam, semalam dia 3 kali duk mangkit kencing. Dia boleh mangkit pergi kencing, habis kencing melena balik 2 rakaat dia tak semayang. Korang ajar tak? 3 kali Allah Ta'ala gerak. 3 kali Allah Ta'ala gerak tuan-tuan. Sebab tu kena faham, kita ni sampai satu peringkat umur Allah Ta'ala bagi kita penyakit. Kalau umur 30 macam saya ni, orang tanya, ustaz darah tinggi ada tak? Tak ada. Cik mana? Tak ada. Yang lain? Tak ada. Betul tak ada? Betul. Dia main umur 50, tanya pula, Pak Long, cik mana ada? Alhamdulillah tak ada. Darah tinggi? Alhamdulillah tak ada. Tak ada Pak Long nak? Ya tak ada. Picek ke tak? Tak. Tu yang tak ada. Cuba picek. Kena Pak Long naik umur 5 siri ni, kena picek Pak Long, jangan duk buat gagah lagi, kemas lagi. Alhamdulillah tak ada apa, tak ada apa. Isap rokok pun tak batuk apa, tambah rokok orang lagi tak batuk. Dia kata kalau rokok ni ada agak duk ketat-ketat dada, kalau rokok orang elok dia kata. Pak Long, kena picek Pak Long. Pipi cek, doktor kata, Pak Long, pagi-pagi teh tarik jangan duk minum Pak Long nak. Saya baru ni tuan-tuan saja ada picek. Cek lah saya ni 2 bulan sekali, 3 bulan sekali picek semua lah. Picek bila tuan-tuan nak hidup 97 ni kena jaga. Saya pun picek. Cek kencing manis, gula dalam darah, tekanan darah tinggi, jantung, picek semua. Dia buh wayar selerak kot dada. Dia kata, ustaz tenang, cek-cek alhamdulillah tak ada apa. Dulu pergi cek gula, dia kata ustaz ni gula ni duk parah, border dah, dia kata jaga sikit gula. Pergi cek. Doktor yang saya cek tu umur dia dekat 60 lebih dah, tapi tengok dia sihat. Sihat, tengok dia sihat. Saya tanya dia amalan dia ni apa dia. Dia kata start umur 30 ni ustaz, saya minum air manis ni sebulan sekali ataupun 2 bulan sekali. Saya kata hebat doktor. Dia kata amalan ayah saya alhamdulillah tak ada apa. Ni tuan-tuan pagi-pagi roti canai, teh tarik, nasi lemak, cukup bagus yo. Pagi-pagi nasi lemak sebungkus, roti canai pula sebiji, teh tarik pula cawan, cukup bagus. Tu nama dia jaga kesihatan. Dia ada 2, yang pertama jaga badan, yang kedua jaga perut. Tuan-tuan nak yang mana? Banyak orang jaga perut tak jaga kesihatan. Doktor kata kat saya, ustaz, saya kata nak disiplin tu payah doktor. Sebab saya ni pula peminat teh, saya ni
Tambah duk tengok depa duk tarik tu main duk meleleh kat tepi gelas tu tuan-tuan. Saya tak boleh, saya cukup. Doktor tu kata, dia kata ustaz nak makan lama ke nak makan banyak? Saya kata macam mana? Dia kata kalau nak makan lama kena jaga makan. Nak makan banyak makan tapi tak lama. Saya nak duk tengok sekali lu lah, saya tengok orang Cik Manis ni. Kaki dia ni kena kerat pun ni, tinggal 2 jari lah. Kaki dia belah kiri ni, kita kaki tu 5 jari tu. Dia kerat 3 lu ni je, dia kerat pi tu. Saya Cik Manis ha? Dia duk pi bendang, dia duk pi sawah no, bendang sini panggil bendang. Sawah ke bendang ni dia panggil? Sawah, dia duk pi sawah tu. Dia duk pakai kasut bot tu. Dia melecak mengelembung apa semua, dia jadi menana. Okey, Kencing Manis ni kaki dia duk terkerat 3 ni. 3 ni kerat. Kerat 3 ni. Dia duk pi apa? Cuci ni. Doktor tu dia panggil, saya tengok hitam dia punya isi ni tuan-tuan. Doktor ambil pisau duk buang isi hitam ni hidup-hidup. Umur baru 53, 52 umur. Jaga, doktor kata ustaz kena jaga kesihatan ni ustaz. Jaga, alhamdulillah. Umur 30, 40 jaga. Tuan-tuan mai umur 50 kenalah salam perkenalan Kencing Manis. Satu sudut saya nak bagi tahu maklum-maklum, bila kena Kencing Manis ni, satu sudut kena jagalah kesihatan. Daripada satu sudut lagi tuan-tuan kena ambil positif. Maknanya apa dia? Allah Ta'ala dah bagi penyakit dekat aku ni. Cara dan jalan dia nak suruh aku ni dekatkan diri aku dengan dia. Dulu tuan-tuan duk lena batu malam, mana pernah duk jaga tengah malam balong macam saya ni. Jarang nak mangkit tengah malam ni. Tapi kena Kencing Manis 3 kali tuan-tuan duk jaga pergi kencing. Ambil pendekatan 3 kali. Sekali aku nak semayang tahajud. Mai dia waktu dah mai berumur sikit balong. Umur pun makin bertambah, makin banyak angka. Malam ni lena dia tak apa nak sedap macam dulu dah. Dengar aircon bunyi kuat sikit tak boleh lena dah. Dengar kipas duk mata tak lena dah. Betul tak? Waktu muda aircon meletup pun tak jaga. Tak jenis mangsa tidak mampu ni. Ada tak lena mampu ni? Ada tuan-tuan. Hang meletup aircon pun duk nganga tu tidak. Tapi dia mai satu peringkat umur, Allah Ta'ala bagi telinga ni sensitif. Dengar lebih kurang jaga, kira nak jaga. Dengar lebih kurang kira nak jaga. Dengar lebih kurang kira nak jaga. Bangkitlah buat ibadat. Sahabat Nabi ni yang Abu Lais cerita ni, dalam hidup dia ni tak pernah satu malam tak bangun beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak tu tentang popok Syiah duk ina sahabat ni, balik ukur dengan diri sendirilah. Satu malam tak pernah tak jaga. Satu malam tak pernah tak jaga untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia bercerita kepada kami bahawa ada seorang bertanya. Sahabat ni dia cerita dekat mereka ni apa dia? Seorang bertanya dekat Nabi SAW. Kita ni sampai masuk Aisyah je kono. Garis panduan dibagi sampai Aisyah je kan. Lebih sikit tu banyak mana. Saya tak berani buat lebih kurang ni tuan-tuan, negeri orang ni. Saya ikut arahan tuan-tuan lah. Sampai berapa kita ikut? Aisyah ke berapa sini? 8.37 kita bubuh dah 8.40, 8.50. Saya tak mau nak langgar tuan. Tapi tuan-tuan dah ajak lagu tu. Kalau pihak berkuasa panggil agama, saya kata Cikgu Rusli suruh kan. Saya jenis sami'na wa ata'na ni kan. Cerita betul-betul lah tuan-tuan ni, cerita sini habis sini ya. Saya ni kalau tak kena duk teringat muka Cikgu Rusli, muka tuan-tuan saya tak main dah. Tuan-tuan padan ke duduk atas kereta 3 jam setengah main bercakap 50 minit? Tuan-tuan fikir padan ke naik kereta 3 jam setengah, kebas pungkuk pun tak habis. Main mengajar ni habis dah.
50 minit. Dulu kan tuan-tuan tak tahu sejam suku, sejam 20. Padan lah. Jangan duk suruh naik kereta 3 jam ceramah pun 3 jam. Takat sejam lebih okey lah. Ni 50 minit nak cakap. 50 minit tuan-tuan macam pi besar malam bawa RM20 macam tu lah. Tak dan habis besar malam jalan duit habis dah. Ni nak cakap ni lama tak apalah, nak buat macam mana Covid ni. Orang bagi cakap pun besar tuah dah, duit ingat nanti lagu tu lah. Tak apalah 50 minit pun 50 minit lah belono. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kira 1 jam suku jugalah. Nah, kira pahala macam 1 jam suku. Dia mai tanya seorang ni mai tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata kepada dia, Ya Rasulullah, fi man najatu gadan? Qala alla tukhadi' Allah wa kaifa nukhadi' Allah an ta'mala bima amaraka Allah wa turidu bihi ghaira wajhi Allah wattaqur riya fa innahu syirku billah wa innal mura'i yunada yawmal qiyamati ala ru'usil khalaiqi bi arba'ati asya' ya kafiru ya fajiru ya ghadiru ya khasiru ضل عملك وبطل أجرك فلا خلاق لك اليوم فالتمس أجرك ممن كنت تعمل له يا مخادع. قال قلت بالله الذي لا إله إلا هو أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال والله الذي لا إله إلا هو إني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن أكون قد أخطأت شيئا لم أكن أتعمده ثم قرأ إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. صدق الله العظيم. Surah An-Nisa ayat 142. Apa dia ni ustaz? Yang tuan-tuan duk angguk nampak macam faham tak ni? Nak terjemah ke tak payah? Terjemah ustaz, kami Arab pun boleh entah lah. Terjemah. Satu hari ada orang mai berjumpa dengan Nabi SAW. Dia tanya, Ya Rasulullah, dengan apakah mencapai keselamatan kelak? Ya Rasulullah, tolong cerita Ustaz, macam mana ni nak guna, nak buat apa ni untuk di akhirat kelak kami ni selamat. Pak Long, Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Hikam, dia kata apa dia? 5 soalan ataupun 4 soalan, saya ingat dengan lupa dah, yang tuan-tuan kena tanya sebelum tidur waktu malam. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, amalan dia sebelum nak lena malam, dia akan tanya diri dia 4 ataupun 5 soalan setiap malam. Kok dia panggil every night. Setiap malam kena tanya 4-5 soalan ni, setiap malam kena tanya. Sebelum apa? Sebelum lena. Tuan-tuan tanya. Yang pertama, kena tanya apa dia? Yang pertama, daripada mula-mula kita celik biji mata pagi tadi ni, nak tutup belah mata malam ni, kena tanya di antara dosa dan pahala dalam sehari ni yang mana lebih. Ni yang kata proses muhasabah. Yang tentu ada dengar proses muhasabah. Maklum, setiap malam sebelum nak lena kena muhasabah. Ibnu Athaillah ni tuan-tuan, seorang daripada waliullah. Dia bukan jenis kaki kedai mamak ni. Dia kata sebelum nak lena malam tanya, daripada pagi tadi aku celik biji mata, malam ni aku nak tutup, di antara dosa dan pahala dalam diri aku ni yang mana lebih banyak? Saya tak boleh jawab diri tuan-tuan. Tuan-tuan jawab. Yang kedua, kena tanya yang kedua ni apa dia? Yang kedua, bagaimana keadaan aku mati kelak? Sama ada husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Ya, setiap kali lepas sembahyang tu imam duk baca Allahumma khtim lana bi husnil khatimah
wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Setiap kali lepas sembahyang Tok Imam baca, ya kita minta. Tapi hal keadaan kita sama ada nak mati kelak, nak berhadapan secara husnul khatimah ataupun secara su'ul khatimah, kena tanya diri kita. Yang ketiga kena tanya apa dia? Lubang kubur kita ni taman-taman syurga ataupun lembah-lembah api neraka. Pak Long, kubur semua orang kena duduk. Kubur semua orang kena duduk. Kubur tuan-tuan nak gelap ataupun bercahaya. Kubur tuan-tuan nak sunyi ataupun bergembira. Kubur tuan-tuan nak luas ataupun nak sempit. Kubur tuan-tuan nak ditemani dengan amal-amal kebajikan ataupun binatang-binatang yang akan memamah daging-daging kita dalam kubur. Kena fikir balong. Sama ada, ni dia kata hamba kena fikir. Kubur hampa nak jadi taman syurga ataupun kubur hampa nak jadi lembah daripada lembah-lembah api neraka. Hak ni kena tanya tiap-tiap malam. Sebab apa dia? Soalan ni kita jarang duk tanya. Soalan ni kita selalu terlupa. Berapa ada tu? 3. Yang keempat, kita nak berkumpul di padang mahsyar kelak dengan siapa? Kita nak berkumpul di padang mahsyar kelak dengan siapa? Tuan-tuan nak kumpul di padang mahsyar kelak bersama dengan Abu Lahab, Abu Jahal and the gang, ataupun tuan-tuan nak berkumpul di padang mahsyar kelak bersama dengan para sahabat dan baginda sallallahu alaihi wasallam? Kena tanya setiap hari Pak Long. Dia akan ketuk pintu hati kita. Aku nak duduk di akhirat kelak dengan siapa? Bangun-bangun beralih kanan tengok Abu Lahab, beralih kiri Abu Jahal, mampu dah aku. Bangun-bangun kelak tengok belah kanan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Alhamdulillah. Tengok belah kiri Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Alhamdulillah. Beralih pula tengok kok sana, tu Imam Syafi'i, tu Imam Malik. Tuan-tuan. Maksudnya nak tengok pula, tu macam Tok Guru ni Aziz, lega tuan. Urut dah lega. Dah takut-takut mangkit-mangkit tengok ni muka lagu muka Dr. Mahathir ni kacau tuan-tuan, kacau. Saya tak kata apa. Seperti dekat tu tuan-tuan ada sembuh. Ni Ibnu Athaillah kata kena cek, dia kata. Yang kelima, 5 betul. Yang kelima, kan yang keempat. 5. Kena fikir, kena tanya diri kita, di mana tempat kesudahan aku? Di dalam syurga ataupun di dalam neraka? Hak ni tuan-tuan balik tanyalah malam ni. Yang pertama, kena fikir apa dia? Sehari dalam hidup aku hari ni, sama ada dosa ataupun pahala yang banyak. Kalau dosa melebihi pahala, kena buat dah sesuatu, istighfar, taubat dan sebagainya. Yang kedua, kena tanya apa dia? Bagaimana hal keadaan kematian aku kelak? Sama ada dalam keadaan husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Yang ketiga, kena fikir balik apa dia? Lubang kubur aku ni macam mana? Sama ada ia taman-taman syurga ataupun lembah-lembah api neraka. Yang keempat, terbakar neraka. Yang keempat, yang keempat, yang keempat, dengan siapa aku nak berkumpul kelak? Perasaan tak ada dah cikgu? Ada. Yang keempat, dengan sahabat dan Nabi SAW, ataupun aku nak duduk di sana dengan Abu Lahab, Abu Jahal and the gang. Yang kelima, aku nak ke syurga ataupun aku nak ke neraka. 5 ni kena tanya. Tuan-tuan nak selamat ataupun tak? Sahabat ni dia mai tanya dekat Nabi, ya Rasulullah, dengan apakah mencapai keselamatan kelak? Ya Rasulullah, tolong habaq dekat kami ya Rasulullah, dengan apa kami nak kena buat untuk kami selamat di sana?
Jawab Nabi SAW. Nabi jawab, Nabi kata pada dia, Nabi bagi direct. Bahasa lah dia panggil straight the point. Apa dia Nabi kata? Jangan menipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat mai tanya Nabi, ya Rasulullah, macam mana kami nak selamat dekat sana kelak ni? Kami nak selamat ni macam mana? Nabi jawab mudah. Nabi kata, ni aku nak abang kat hampa, dalam hidup jangan duk bohong Allah. Nabi abang, dalam hidup jangan duk tipu Allah Ta'ala. Dia padam pula dah cikgu. Sahabat bila Nabi kata lagu tu, mereka tanya, bagaimana yang kata menipu Allah Ta'ala ni macam mana? Sahabat tanya balik, macam mana yang kata menipu Allah Ta'ala ni? Jawabnya, iaitu Nabi kata, macam mana yang kata menipu Allah Ta'ala? Iaitu mengerjakan apa yang Allah Ta'ala perintah, tidak kerana Allah. Sahabat mai tanya, saya ulang balik untuk tuan-tuan faham. Sahabat mai tanya Nabi, ya Rasulullah, macam mana kami nak selamat di sana kelak? Nabi kata, jangan duk bohong Allah. Dalam hidup ni aku nak minta satu benda. Apa dia? Jangan duk bohong Allah Ta'ala. Macam mana yang kata bohong Allah Ta'ala? Hampa buat apa yang Allah Ta'ala perintah, tapi bukan kerana dia. Tu makna menipu Allah. Faham tuan-tuan? Hampa buat amalan bukan lillahi Ta'ala. Hampa buat amalan macam-macam lil. Dia hampa duk lil. Ada yang buat amalan lil fulus. Ada tak? Dia buat dia lil fulus. Buat benda ni lil fulus. Buat benda ni lil fulus. Al fulusu fid dunya wal mampus fil akhirah. Ni buat apa lil fulus? Ada yang buat pula lil bus, untuk bos. Macam-macam lil tu ada ni. Tuan-tuan, Nabi kata jangan duk bohong Allah, jangan duk tipu Allah, jangan duk kelentong Allah. Dalam hidup ni kena buat lagu tu. Dan Nabi sambung, dan berhati-hatilah kamu pada riak. Yang ni Nabi kata. Perasaan riak ni kena jaga. Sebab apa? Kerana itu syirik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca ada dulu, tuan-tuan confirm lupa. Dalam kitab ni ada dulu. Tapi saya yakin tuan-tuan lupa. Apa dia? Satu hadis Nabi SAW. Awal-awal bab yang kita baca tu, tuan-tuan lupa dah. Saya yakin tuan-tuan lupa. Nabi kata apa dia? Nabi SAW bersabda, bila sebut bab riak ni, Nabi kata apa dia? Akhwafu ma akhafu alaikum syirkul ashar. Nabi kata apa dia? Yang paling aku takut kena dekat hampa ni, Nabi kata, yang paling aku takut ni kena kat hampa ni apa dia? Kena syirik kecil. Takut hampa terlibat dalam perbuatan syirik kecil. Qalu, sahabat tanya, ya Rasulullah, wa masyirkul asghar? Apa dia yang dikatakan syirik kecil? Qala, Nabi jawab, ar-riya, penyakit riak. Nabi kata jaga, jangan duk ada dalam hidup hampa ni. Apa dia? Penyakit riak. Nabi kata jangan duk ada. Sebab riak ni Nabi kata dia akan jadikan hampa ni syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan syirik ni kita tak mau tuan-tuan. Dalam hidup ni kita kena tolak. Kalau ada ruang yang nak membawa kita kepada syirik, tolak laju-laju. Orang yang berbuat riak, Nabi kata pada hari kiamat akan dipanggil di muka umum dengan 4 nama. Di pada mahsyar ni orang riak, kata Nabi, Allah Ta'ala suruh malaikat seru dengan 4 nama. Yang pertama apa dia? Ya kafir. Hei popok kafir. Kasar dah. Masuk dah. Dah asal lagu lama lagi je. 10 minit kena. 10 minit lagi. Tuan-tuan jangan duk buat muka macam kena Covid tu. 10 minit lagi. Duk tengah sedap ni tuan-tuan. Dia tak boleh. Kalau kita duk tengah laju berik ni tuan-tuan, kereta akan jadi buang. Hak tu yang tuan-tuan duk tengok kereta duk terbang pergi duk dalam longkang tu, okey, duk berik lagu ni. Cukup lah yang ni pun. Hak ketuk mai pergi esok ke kita nak berhenti lagi, nak sambung 10 minit lagi.
Nabi kata orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ni, orang yang duk buat riak ni, Nabi kata nanti di sana di hadapan semua Allah Ta'ala suruh malaikat seru dengan 4 gelaran. Yang pertama apa dia? Hai kafir, woi pok-pok kafir, lebih kurang gitu. Yang kedua, hai orang-orang yang menipu Allah Ta'ala. Yang ketiga, yang keempat, hai orang-orang yang rugi, hilang semua amalmu dan batal semua pahalamu. Allah Ta'ala kata, ni yang hampa duk buat atas dunia dulu ni, aku nak abang dekat hampa, hari ni tak ada apa. Segala benda yang hampa buat atas dunia tu, hari ni aku tak kira apa. Hapus semua amalmu, hapus semua pahalamu. Tu yang kita duk semayang, yang kita duk sedekah, yang kita duk main mengaji, yang kita duk baca Quran, yang kita duk berzikir. Tanya Allah, duk bawa ni amalan ni tuan-tuan ni. Tuan-tuan buat amalan ni satu bab atas dunia ni. Tuan-tuan kena siap pula dalam kepala, setiap kali lepas buat amal ibadat, adakah amal ibadat aku ni Allah Ta'ala terima? Tadi kita semayang maghrib tadi ni, berapa ramai lepas semayang maghrib tadi dia duk fikir dalam kepala otak aku, dalam kepala otak dia, aku semayang maghrib ni Allah Ta'ala terima ataupun tak amalan aku ni? Berapa ramai yang fikir lagu tu? Tuan-tuan baca Quran, Sadaqallahul Azim, berapa ramai yang baca Quran tu dia fikir lepas baca Quran tu Allah Ta'ala terima ataupun tidak bacaan aku ni? Berapa ramai hak macam tu? Ni tuan-tuan, kita duk main mengaji ni, hak tuan-tuan duduk pintu belakang apa semua ramai ni, habis ni tuan-tuan kena tanya, aku duduk mengaji ni Allah Ta'ala terima ataupun tidak? Tuan-tuan main ni kerana apa? 3-4 macam yang duk ada. Yang pertama main sebab apa? Memang tiap-tiap malam aku main, tak tahu nak pergi mana, tiap-tiap malam aku akan main mengaji. Satu. Yang kedua, sebab apa duduk dalam bilik ilmu? Kalau balik nak kena main pula, main Aisyah. Sebab tu dia duduk. Hak ni saya minta tuan-tuan, minta maaf kalau kasar, kalau terkena batang hidung saya minta maaf. Kalau ada perangai macam tu tuan-tuan, buang perangai tu, lempar luar. Ramai orang yang dia duduk dalam kuliah maghrib saja duduk pergi. Sebab apa? Kalau balik nak kena main pula. Sebab tu kadang-kadang ustaz lajak sikit dia marah. Dia nanti buat surat lipat-lipat jadi kapal terbang, dia bagi surat tu terbang main dekat pengurusi masjid. Sudahlah ustaz, ni dah masuk Aisyah dah, sudahlah. Ada jenis tu tuan-tuan. Saya di Selangor kena sekali lagu tu. Kita duduk tengah terang ni, duduk tengah-tengah terang, dia boleh, ustaz cukup lah, Aisyah dah cukup lah. Dia duduk buat 3-4 orang dah ustaz. Dia kenal dengan saya, berjumpa orang tua-tua kata buku ngawah. Saya kata haji, tua-tua pun duk korang ajak lagi. Dia muka lain. Dia bekas ketua mengarah, aku peduli apa? Perdana Menteri pun aku lawan, tak mahang ketua mengarah. Saya kata ni haji, tua-tua je perangai duk korang ajak lagi. Nak mati tak berapa hari dah duk korang ajak lagi. Dia pun diam. Kalau rasa tak puas hati, keluar, pergi semayang kat luar. Lepas tu belah lah balik. Ingat senang kat duk ngajak ni tuan-tuan. Lagi tak sampai destinasi bukan boleh berhenti. Awak tuan-tuan ingat ustaz ni driver Grab lah. Driver Grab pun tak boleh berhenti kalau tak sampai destinasi. Dia duk ingat kita nak mengajak ni suka apa semua. Saya kata kalau rasa nak semayang sangat, bangun pergi semayang kat luar. Bah bentuk pergi mampu bila nak pergi mana pun. Jangan kena hang duk kacau habis orang ni tuan-tuan. Habis tu geng masjid kata ustaz bubuh tu bagus. Dia ni 3-4 orang ustaz dah, yang ustaz lembut. Saya kata hampa tak bang, kalau aku tahu 3-4 orang aku pergi remote terus tuan ni dah ni kata. Bukan dekat aku cakap aku remote terus. Kita tengok kecil besar. Bangkit pun duk ketak lagu tu dah, tu pun nak kira nak bergaduh dengan orang. Simpanlah perangai Samsian dulu ni. Kita main masjid bukan nak jadi orang Samsian tuan-tuan. Perangai Samsian tu simpanlah, orang tak heran lah perangai Samsian tu. Hang nak main masjid, nak main semayang, jangan jadi gangster. Gangster pun tak korang ajak dalam masjid.
Tuan-tuan dah tengok gangster korang ajak dalam masjid dia? Dia gangster tempat dia. Dia pergi kedai makan tak gangster. Saya baru ni makan di KL jumpa seorang gangster. Gangster tak makan pedas. Dia berhenti satu restoran makan tengah hari. Duduk tengah-tengah makan, saya duduk dekat meja lauk tu. Saya duduk makan ni meja saya. Tengok mai ni dia pakai ni tuan-tuan ni. Dia pakai dengan rantai ni. Macam tali duk ikat feri kat Kuala Kedah. Nah, macam besar. Dia rantai dia ni. Rantai besi je tu. Untuk mau kilat panah kompor orang tu. Rantai besi ni. Sama besar dengan tali duk tamat feri kat Kuala Kedah tu. Cincin jangan cerita lah ni. Kepala naga, kepala singa semua duk ada ni. Penuh jari ni. Main dengan seluak duk cari tanpa hak. Oi, muka gangster tuan-tuan. Tuan-tuan dah tak ada muka gangster dalam ni. Ni semua muka orang baik. Dengan parut, dengan cincin, dengan dia punya gelang. Gelang pun sama besar dengan tali tu. Beg selang apa semua ni masuk. Kok poket ni tali saja ni. Kompor mau kilat panah, kompor kena. Dia pun main. Kita pun tengok gangster tu. Dia pun duduk. Kawan yang duduk pun nasi tu budak Melayu. Nak makan tak? Tak makan saya main Allah. Saya cakap tu. Mungkin kawasan tu dia jaga. Budak tu kata nak makan. Dia kata tak makan nak main Allah. Tu minum banyak apa? Teh oil 5 tu. Seleng tu, seleng Kedah. Teh oil 5 tu. Budak ni pun duk bonus nasi. Saya duk tengok kelaku. Tuan-tuan, kalau kita duk makan, orang tanya nak apa? Okey, sotong sekor. Betul tak? Gangster tak? Ni ketuk dengan cincin ni. Ni sekor. Oh, ni kong sekor. Ni punya. Ni bukan ni. Dia buat apa tu? Kawan gangster. Budak ni pun ambil sotong bawah sekor. Dia pergi kat telok dadah pula. Ni begitu. Kong. Habis bubuh-bubuh budak tu duduk campur kuah. Jangan pedas, tak makan pedas. Gangster tak makan pedas dia kata. Mau tengok cara duk ketuk cermin tu. Bergoyang lah. Dia duk ketuk ni. Bergoyang lah. Dah kali boh. Kuah korang tak makan pedas. Tak makan pedas. Kita nak tersemuak nanti. Gangster tak makan pedas kan. Mau tengok kegelang tu. Tak berani tegak. Gangster tak makan pedas kan. Nak abang apa dia? Gangster lagu tu pun tak makan pedas kan. Tak mahu dekat masjid lagi dia tak samsin lah. Kita yang duk main kuliah tak duk samsin lah. Sabarlah kita nak buat. Ni kita duk main tuan-tuan. Balik masa ada 5 minit lagi. Kita duk main ni kena tanya satu. Balik ni kena tanya satu. Aku buat ibadat hari ni daripada pagi sampai malam ni, Allah Ta'ala terima ataupun tidak? Takut-takut duk tanggung amalan ni buat balik berjumpa dengan Allah. Allah Ta'ala kata habis simpan, aku tak mau terima satu pun. Na'udzubillah min zalik. Takut Allah Ta'ala tak terima satu pun. Sebab tuan-tuan boleh buat ibadat, tuan-tuan boleh buat amalan, tuan-tuan boleh kerjakan ibadah, tetapi yang tuan-tuan tak boleh confirm satu apa dia, sama ada ibadah tuan-tuan Allah Ta'ala terima ataupun Allah Ta'ala tolak. Sebab tu kata ulama dalam tasawuf, dia kata apa dia? Bodoh sangatlah orang yang berbangga dengan amal ibadat yang dia buat. Sebab apa bodoh? Sebab hang buat, hang tak tahu sama ada ibadat hang Allah Ta'ala terima ataupun Allah Ta'ala tolak. Hak yang buat amal ibadat pun tak tahu tang mana tuan-tuan ibadat nak terima ke tak. Hak tak buat tu lagu mana? Ni malam ni kita ada live ni. Malam ni duduk ni live ni. Karakam live. Ni tuan-tuan duduk live ni. Saya nak pesan dekat orang-orang kaya ni tuan-tuan. Orang-orang kaya ni saya nak pesan. Jangan duk korang ajak dengan Allah Ta'ala. Pasal apa yang saya kata tu bukan semua orang kaya. Bukan semua orang kaya nak. Sebahagian, segelintir. Ada baru ni saya dengar dengan telinga saya tuan-tuan. Mereka kata kita tak semayang pun tak apa. Kita duit banyak. Nanti bila mati kita buat fidyah.
Hai, jangan duk korang ajak dengan Allah Taala. Fidyah tu tuan-tuan, ulama buat untuk apa dia? Waktu yang kamu dulu jahil dan kamu tinggal dalam keadaan tak sengaja, lepas tu kamu bertobat, yang tu tak apalah. Kita ni dulu ada buat silap tuan-tuan. Tuan-tuan lah macam Pak Long, macam saya pun buat silap. Ni nak cerita konsep fidyah. Dulu kita biasa tinggal semayang waktu muda kita Pak Long kan. Waktu umur 20-an apa semua, kita pun nikah mai satu peringkat umur, kita ni Allah Taala uji sikit-sikit kita tersedak. Terhentuk kepala kita tersedak. Lepas tu kita pun mula jaga semayang cukup. Habis semayang wajib, kita buat pula qada. Pi Mekah, pi sana duk kubulun pula duk buat qada. Betul tak? Bila kita mati, anak-anak ke bini pun buatlah fidyah. Anggaran banyak mana, buatlah fidyah. Kod-kod masa dia duk karau, duk pi qada dulu ni, duk cover dengan qada tu tak lepas, buatlah fidyah sikit. Tu konsep fidyah. Bukan hang tak buat, lepas tu hang bayar. Baru ni jadi di satu masjid. Saya pergi masjid tu baru ni. Habis tu mereka duk panggil makan nasi rumah tu imam tu, saya pun makan. Mai satu orang kaya, hak saya kata saya dengar tu. Mai anak dia, pak dia meninggal, mai anak dia. Duk pemain fidyah ni saya tak suka. Mai. Ni tu imam. Nak tanya lagi kan, ada ayah mati apa semua, ayah mati. Lepas tu duk ni nak buat fidyah ha. Tu imam buat keluar buku fidyah, dia duk kira dengan kalkulator pen betul. Ayah mati umur apa? Buku tu, buku khusus duk kira fidyah orang. Ada buku diary dia tu. Umur 68. Saya duk makan nasi dulu. Duk tak makan-makan sana nak kira fidyah dia tak? 68. Saya kebetulan tidur rumah tu lah tu 68. Tak mau cerita di mana. Duk makan-makan, malam tu tidur rumah tu imam 68. Dia tanya ni nak kira berapa tahun pak hang tak mayang? Hang ingat tak pak hang tak mayang berapa tahun? Cara kira tu pun tak betul dah, cara ulama aja. Tapi kita nak tegur depan orang, payahlah. Biar dia kira tu kita tegur. Budak tu terus kata, tu imam kira tak nak mayang dah senyang. Tu imam tanya, pak hang ni agak-agak hang, pak hang tak mayang berapa tahun? Dia kata tu imam kira 68 tahun tak nak mayang satu rakaat pun senang. Tu imam tu, gue tu dah nak kira tak mayang terus dah noh. Tu imam tu pun kira tak mayang terus dah noh. Kira beras selori beras. Dia tanya pula tu imam, lori tayar 8 ke tayar 10? Dia tanya tu imam. Tu imam kata lebih lagi bagus ya. Saya tidur rumah tu imam tu malam tu. Esok lepas sarapan nampak lori sampai. Kawan anak jutawan. Lori sampai. Selori. Sampai saya duduk sarapan, duduk tengok kelaku ni. Ni bulan ni saya nak pergi, saya nak tegur. Turun, tu imam pun panggil orang masjid. Lamai duduk tolak. Duduk sarapan dengan dia lah begitu. Kira-kira saya nak tengok. Saya nak balik pukul 12 ke. Duduk tengok. Duduk angkat beras tu bubuh atas. Duduk tolak. Tolak mai. Itu tak apa. Anak arwah tu dia tengok, dia kata tu imam mau duk tolak uzak ni bila nak habis selori, dia kata beras selori duk tolak atas troli, hang tolak pi aku tolak mai, hang tolak pi aku tolak. Tu imam kata kena tunggu. Budak tu bagi cadangan, lah tu imam angkat beras pi buh dalam lori, kita gostan, kita buat lagu tu senang. Kira pakai tolak atas lori tu. Tu imam kata boleh kan? Dia kata driver kita boleh buat. Tu imam pegang lori tu keluar tu imam pun pegang lori tu. Depan, tolak depan. Belakang, tara nak habis. Hui, kelas lori tuan-tuan. Hak ni permain hukum Allah.
Tak apa, tak semayang pun tak apa. Sebab apa? Tak semayang pun tak apa, nanti mati bayar fidyah. Bukan macam tu Zainab. Hang jangan duk main dengan Allah Ta'ala. Jangan duk kurang ajak dengan Allah Ta'ala. Jangan duk biadab dengan Allah Ta'ala. Setuju? Bukan cara macam tu. Oh, ini mudah, tak apa, kita tak puasa, tak apa, nanti bayar fidyah. Jangan. Awak hang nak bayar fidyah tu, hang dah confirm ke dengan perbuatan hang Allah Ta'ala nak terima? Hei, hang ingat Allah Ta'ala kelapak lagu tu. Kita buat konsep fidyah ni tuan-tuan, yang terlepas pandang, yang duduk zaman jahil, yang kita duk cover masa kita hidup ni tak terlepas mati. Amalan kita elok lepas semayang wajib, buat semayang qadha. Tak tahu meninggal, kita pun tak tahu berapa. Tu yang ulama ajak kita buat fidyah. Oi tuan-tuan, letih lagu tu. Maka tiada ada bahagian bagimu kini. La, tak ada, kata Allah Ta'ala. Dan mintalah pahalamu dari orang yang kamu berbuat untuk mereka, wahai penipu. Allah Ta'ala kata, la ni hang nak minta pahala dekat aku pasal apa? Sebab dulu waktu hang hidup di dunia, hang buat amalan bukan kerana aku. Betul tak? Hang buat bukan kerana aku. Dulu hang buat kerana aku ataupun tidak? Tak. La ni hampir jumpa dekat orang yang hang buat amalan tu kerana depa, hampir minta pahala kat depa, hang minta apa dekat aku. Saya bertanya kepadanya, demi Allah yang tiada Tuhan kecuali Dia, apakah benar engkau mendengar sendiri hadis ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ni tuan-tuan, yang pergi berjumpa dengan dia ni, Abdul Malik bin Marwan tanya dekat sahabat ni, betulkah kamu dengar hadis ni direct daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia jawab apa dia? Demi Allah yang tiada Tuhan kecuali Dia, sungguh saya mendengar sendiri daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali jika saya keliru sedikit yang saya sengaja. Aku dengar betul-betul. Kok lah yang tak betul ni, kok sikit lah, tapi yang ni aku dengar direct daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia membaca ayat surah An-Nisa 142. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum Allah. Sesungguhnya orang munafik itu akan menipu Allah, padahal Allah telah membalas tipu daya mereka. Orang munafik ni kerja dia menipu Allah, buat kerja apa semua menipu Allah Ta'ala. Di akhirat kelak, tunggulah tuan-tuan balasan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abul Lais As-Samarqandi kata, insya-Allah yang tu kita sambung pada kuliah yang akan datang. Wallahu alam, sebab masa dah cukup. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kesimpulan daripada kuliah kita malam ni apa dia? Yang pertama tuan-tuan, 5 benda yang tuan-tuan kena fikir, yang apa nama Ibnu Athaillah Iskandari sebut tu, tuan-tuan kena buat. 5 benda soalan tu kena buat. Yang kedua tuan-tuan, dalam kita buat apa dalam hidup ni, ikhlas kerana Allah kena ada. Yang ketiga, tuan-tuan cuba tengok ada tak 3 benda bentuk hukuman Allah Ta'ala nak binasakan kita. Ni yang kita baca tadi, Hamid Al-Afaf kata tadi ni. Dia kata, yang pertama apa dia? Allah Ta'ala bagi kita dapat ilmu, tapi kita tak beramal dengan ilmu kita. Allah Ta'ala bagi kita berkawan dengan orang-orang yang baik, tapi kita tak ikut perangai mereka. Yang ketiga, Allah Ta'ala bagi kepada kita peluang untuk berbuat taat, tapi kita tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, kesimpulan yang saya buat ni, tuan-tuan balik renung, tuan-tuan balik fikir. Mudah-mudahan doa saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Ta'ala menjadikan saya tergolong dalam golongan-golongan yang selamat di dunia dan di akhirat. Juga begitu doa saya kepada Mak Long, doa saya kepada Pak Long, agar Allah Ta'ala jadikan tuan-tuan golongan yang selamat di dunia dan golongan yang selamat di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu alam. Mudah-mudahan kuliah kita pada malam ni ada manfaat untuk diri saya dan diri kita bersama, insya-Allah. Sebelum saya nak tangguh tuan-tuan, InsyaAllah di luar sana lepas solat fardu Isya nanti, macam biasalah, tabung-tabung untuk dana pendidikan dan kebajikan Yayasan Ar-Riyadah ada di sana. Tuan-tuan boleh bubuh lah macam tuan-tuan bubuh setiap bulan. Dan juga Tok Koko ada di luar sana, tuan-tuan boleh belilah sekilo 19, setengah kilo RM10.
secet RM20. Dan yang ketiga tuan-tuan, dekat meja jualan sana saya ada bawa kupon majlis berbuka puasa Yayasan Ar-Riyadah. Yang ni saya nak umum sikit. Kita setiap tahun kita duk buat, mungkin tuan-tuan terlupa, saya tahun lepas saya tak buat. Kupon ni tuan-tuan satu kepala RM50. Orang akan tanya, ustaz nak jamu mereka makan apa dia ni pada RM50 seorang ni. Duit tu yang pertama kita akan buat majlis berbuka puasa. Yang kedua, duit tu kita akan guna untuk sumbangan kepada asnaf. Kita target 1,000 orang asnaf bulan Ramadan ni saya nak hantar. Tuan-tuan jangan risau, saya hantar sendiri dengan tangan saya. Saya duk buat kebajikan, duk buat kerja-kerja kebajikan dengan yayasan ni tuan-tuan sejak daripada Covid itu sampai lah ni. Macam-macam yang saya jumpa, macam-macam saya jumpa. Baru ni saya jumpa satu orang, anak dia 4 orang, ibu tunggal. Umur lebih kurang dalam 34-35 tahun. Suami dia ni duduk dalam akibat dadah. Isteri ni tak ada kerja apa, anak 4 orang yang sulung tingkatan 1. Nak menyara keluarga, mak ni terpaksa melacurkan diri. Kita jumpa. Jadi orang-orang yang macam ni tuan-tuan yang kita kena rawat, yang kita kena jaga. Saya jumpa baru ni seorang ibu muda, ibu tunggal, umur 25 tahun kot, janda. Nikah umur 13 tahun. Ada 2 orang anak. Anak sulung umur 11 tahun, 2 orang anak sepasang. Kena cerai tahun 2015, talak 3. Dia terlampau stres, duduk dalam rumah sewa, yang rumah sewa tu tak tahu. Kita tengok tu rupa macam bukan rumah orang duduk. Tuan-tuan tengok dalam Facebook saya keadaan rumah yang terlampau dhaif, atap berlubang, duduk 2 orang anak. Anak dia 10 tahun seorang, 11 tahun seorang. Selama budak-budak ni hidup tak pernah menjejakkan kaki ke sekolah sekali pun. Alhamdulillah saya bincang dengan pihak Yayasan Ar-Riyadah, kita usaha bagi budak-budak ni sekolah dan sebagainya. Jadi duit-duit tuan-tuan tu kita nak guna ke arah tu. Dan juga ada 2 pondok yang kita nak hantar sumbangan wakaf pada bulan Ramadan ni. Kalau tuan-tuan nak buat, tuan-tuan boleh buat di luar sana. RM50 satu kepala. Ustaz kami tak ada RM50, bagilah sekadar mana yang tuan-tuan mampu, insya-Allah tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Taala terima amal kebajikan kita, menjadi penyenang untuk kita di akhirat kelak, insya-Allah. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.